A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan, pensyarah penilai saya Ustaz Masrur bin Ibrahim, serta semua rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Baik, pada hari ini insya-Allah saya akan membentangkan berkenaan dengan refleksi pertengahan praktikum saya insya-Allah pada hari yang mulia ini. Nama saya adalah Muhammad Hanis bin Nasruddin. Saya adalah daripada kursus PDPP KDC Dini. Baik, saya mulakan dulu dengan info praktikum saya, iaitu di mana sekolah saya berkhidmat. Saya sekolah di Sekolah Menengah Agama Chuah. Saya berkhidmat di Sekolah Menengah Agama Chuah. Dan untuk praktikum saya fokuskan kepada mata pelajaran Al-Lughatu Al-Arabiyah Al-Mu'asarah, atau nama pendeknya sebagai LAM. Adapun kelas mengajar saya adalah saya memilih kelas 2 Ibnu Khaldun dan juga kelas 3 Ibnu Khaldun. Dan bilangan murid bagi kelas 2 Ibnu Khaldun adalah seramai 15 orang pelajar, manakala bilangan murid bagi kelas 3 Ibnu Khaldun adalah 20 orang pelajar. Kita terus pada pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG yang dapat saya aplikasikan di sekolah. Jadi antaranya adalah ilmu yang saya dapat tentang falsafah pendidikan. Falsafah pendidikan seperti falsafah pendidikan kebangsaan, falsafah pendidikan guru, falsafah pendidikan Islam, dan sejarah pendidikan di Malaysia itu sendiri. Sedikit sebanyak dapat membantu saya untuk saya mendalami profession saya sendiri, menghayatinya. Bagaimanakah dahulu perjuangan seorang guru ataupun perjuangan Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan tahap pendidikan di Malaysia. Seterusnya, saya juga dapat mengaplikasikan ilmu pentaksiran yang saya belajar ketika di IPG, yang mana pentaksiran ini merupakan satu proses yang berterusan, yang tidak terhenti hanya pada waktu tertentu, dan ada banyak dan pelbagai alat pentaksiran yang dapat digunakan untuk mentaksir pelajar. Seterusnya adalah psikologi pelajar. Ilmu psikologi pelajar sangat penting agar saya dapat melihat pelajar yang berpotensi dan pelajar yang tidak berpotensi. Justeru saya mengambil tindakan susulan untuk menjadikan pelajar tersebut pelajar yang berjaya, meningkatkan kemahiran mereka dan melihat setiap perkembangan mereka. Jadi ilmu psikologi ini sangat penting. Terusnya adalah pedagogi pembelajaran. Pedagogi pembelajaran ini merupakan satu perkara yang penting kerana ia adalah merupakan strategi seorang guru untuk mengajar pelajarnya. Jika guru dahulu menggunakan strategi tradisional, kali ini pada abad ke-21 ini strategi pasti berubah. Jadi tidak ada lagi lah strategi hanya tahap tradisional semata-mata. Bahkan ada strategi yang dinamakan sebagai satu strategi contemporary. Jadi kat sini saya belajar ilmu baru, cara baru untuk mengajar pelajar, tidak seperti mana cara yang dahulu. Seterusnya kita masuk pada pengetahuan dan kemahiran baharu yang saya sendiri peroleh daripada sekolah saya. Baik, yang pertama adalah ketika dalam bilik darjah. Jadi antaranya adalah pengajaran terbeza. Pengajaran terbeza ini adalah saya dapat lihat di dalam kelas terdapat pelbagai tahap pelajar. Pelbagai tahap pelajar yang mana saya perlu raikan mereka. Setiap daripada tahap ini ada tahap yang lemah, ada tahap sederhana, ada tahap yang cemerlang. Jadi saya perlu raikan setiap tahap-tahap pelajar ini di dalam kelas. Kerana apa? Kerana bila pelajar mempelajari sesuatu perkara berdasarkan tahap mereka dan mereka mampu untuk
mencapai objektif yang ditetapkan oleh guru, maka dari situ datanglah motivasi mereka untuk belajar dengan lebih banyak. Jadi bayangkan jika masa saya belajar, mungkin bila saya tak pernah lihat para pelajar saya tak pernah kenal macam mana tahap para pelajar ini. Jadi bagaimana saya ajar mereka, mesti saya akan ajar mereka dengan satu teknik sahaja, satu tahap sahaja. Maka mungkin pelajar yang cerdik akan berjaya, pelajar yang lemah akan rasa bosan. Ataupun sebaliknya, pelajar lemah rasa gembira, pelajar cerdik pula rasa bosan. Seterusnya, saya juga dapat melihat cara ataupun mempelajari kaedah mengawal disiplin pelajar, yang mana seorang guru perlu bersifat tegas dalam kelembutan. Pada awalnya saya bersikap lembut tanpa tegas. Jadi saya dapat lihat bagaimana reaksi pelajar terhadap saya ketika itu. Saya dapat lihat mereka akan mula orang kata macam tak indahkan arahan saya, mula tak siapkan kerja rumah. Jadi dari situ saya dapat lihat berdasarkan pengalaman saya, pentingnya ketegasan di dalam kelembutan. Dan penghargaan perlu diberikan pada para pelajar secara berterusan, kerana penghargaan ini dapat menimbulkan rasa kasih sayang di dalam diri pelajar terhadap guru. Justru itu dapat menjadikan pelajar lebih bersemangat untuk belajar. Jadi bila pelajar buat baik, saya sebagai guru, bila puji mereka, saya dapat lihat perbezaan aura positif yang ada pada mereka. Mereka semakin semangat, mereka semakin suka untuk mendekati saya, mereka makin suka untuk berkongsi apa yang mereka dapat. Jadi perlunya, penting sangat penghargaan ini. Seterusnya, antara perkara baru yang saya dapat di dalam adalah permainan interaktif. Saya mengajar, dahulunya saya menggunakan PowerPoint, kemudian video, PowerPoint, video. Alhamdulillah, seakan-akan menarik. Tapi sebenarnya masih lagi terdapat segelintir pelajar yang bosan, yang tidur dalam kelas. Walaupun saya pakai PowerPoint, saya pun rasa mengalah. Tapi lepas setiap kali belajar, terjumpa aplikasi baru. Saya cuba satu aplikasi yang bernama WordWall. Di dalam WordWall ini ada terdapat pelbagai aktiviti seperti roda nama, rumah hantu, hangman, brainstorming, talk a mall dan lain-lain. Aktiviti ni adalah aktiviti yang sangat interaktif. Saya pernah mengumpulkan telefon saya bagi pada pelajar dalam kumpulan, dan saya amalkan permainan ini, permainan yang ada dalam WordWall, dan saya bina aktiviti daripada WordWall tersebut lah. Jadi apa yang saya dapat, hasil yang saya dapat daripada pelajar adalah mereka sangat gembira. Mereka sangat gembira, mereka sangat tunja dengan permainan ini. Jadi permainan ini juga saya banyak aplikasikannya di dalam pengajaran secara online. Pada zaman ni lah, pada waktu COVID yang sedang melanda ni. Jadi Alhamdulillah, pelajar lebih suka ataupun lebih berinteraktif dalam pembelajaran mereka sepanjang proses PDP dan PDPR. Dan seterusnya adalah saya belajar Professional Learning Communities. Ini adalah satu wadah yang penting untuk seorang guru memperoleh ilmu yang lebih banyak ataupun memperoleh teknik yang lebih berkesan menangani pelajar, untuk mengawal pelajar dan sebagainya. Jadi kita tak dapat nak menafikan bahawasanya guru yang lebih berpengalaman adalah guru yang lebih mahir dalam mengawal pelajar, guru yang lebih mahir dalam menguasai pelajar, kerana mereka telah melalui pelbagai pengalaman, pelbagai peristiwa, suasana bersama dengan pelajar. Jadi bila adanya Professional Learning Communities ni, saya dapat mungkin saya dapat berkongsi dengan kaedah saya mengajar dengan guru-guru lain, dan guru-guru lain juga dapat berkongsi bagaimana teknik mereka mengajar pelajar dengan saya. Jadi dengan asbab Professional Learning Communities ini, secara tak langsung
wujudnya kerjasama yang kukuh di dalam organisasi sekolah. Jadi sangat baguslah PLC ni, iaitu Professional Learning Communities. Jadi kita bincang pada aspek luar bilik darjah. Okay, dari luar bilik darjah, apa yang saya peroleh adalah aktiviti. Antara aktiviti yang saya pernah buat ketika praktikum saya ni adalah penyelaras majlis khatam Al-Quran. Maknanya saya adalah penyelaras majlis khatam Al-Quran, dan pada itu adalah ketika itu adalah program Ihya Ramadan. Okey, saya merupakan pengerusi ataupun penyelaras bagi program Ihya Ramadan, dan secara tidak langsung saya perlu untuk menjadi penggerak bagi majlis khatam Al-Quran. Jadi dari situ pelbagai pengalaman yang saya peroleh sepanjang saya mengendalikan program tersebut. Seterusnya kepimpinan saya pula, saya telah dilantik sebagai ketua guru penasihat kadet remaja sekolah, ketua guru penasihat badminton, persatuan badminton. Saya juga dilantik sebagai guru bestari sekolah. Saya juga sebenarnya ada jawatan lain seperti guru penasihat dalam bidang kesenian Islam. Jadi di dalam program-program ini saya dapat melihat dan melaksanakan pelbagai aktiviti dengan pelajar. Saya merancang aktiviti dengan pelajar, saya melaksanakannya, dan pelaksanaan tersebut tak semestinya satu hala iaitu guru mengajar. Bahkan selalu bila melibatkan aktiviti co-curriculum, dia pasti akan perlukan interaktif daripada pelajar. Maka aktiviti yang saya dapat buat pada sekolah ni, antara pengalaman yang saya dapat buat adalah saya dapat mewujudkan aktiviti yang pelajar juga memberikan semangat di dalam kelas. Okay? Jadi ini adalah program-program yang saya kendalikan dan jawatan yang saya ada di sekolah. Dan seterusnya adalah saya juga merupakan guru kelas bagi kelas 5 Ibnu Sina. Jadi saya perlu berbincang ataupun perlu bermuamalah dengan ibu bapa pelajar, kerana dari situ saya dapat lihat bagaimana pelajar punya keadaan, bagaimana psikologi pelajar, bagaimana sikap pelajar ketika berada di rumah. Jadi kerana itu adanya saya dapat mengambil pengalaman bersama dengan komuniti ibu bapa di luar sana. Seterusnya saya juga telah mengambil pengalaman berkenaan dengan menada kertas peperiksaan Al-Arabiyah Al-Mu'asirah bagi sijil penilaian Malaysia, maknanya SPM. Maka saya dapat ambil pengalaman yang baharu dalam menada kertas peperiksaan pelajar. Bukan sekadar mengajar, saya juga melihat bagaimanakah cara pentaksiran secara sumatif, secara bertulis. Dari situ saya dapat lihat, begini cara nak menanda kertas, begini jawapan pelajar, pelajar lemah dekat sini, pelajar kuat dekat sini, pelajar kenapa dia lemah dekat bahagian karangan, kerana ni. Jadi banyak sangat pengalaman yang saya peroleh, pengalaman baru yang saya peroleh daripada sekolah sepanjang praktikum ini. Baik, seterusnya adalah ilmu binaan dan inovasi yang dapat saya hasilkan. Antaranya adalah laman web interaktif. Laman web interaktif ni saya bangunkan agar para pelajar, sebenarnya saya target ataupun saya tujukan pada semua pelajar, tak kisah tahap umur. Tapi setakat ni untuk laman web ni saya buat bagi pelajar tingkatan 1, tingkatan 3. Nanti bila tambahan lagi, InsyaAllah bila ada masa lagi, saya akan tambah lagi lah. Saya akan tambah banyak, supaya bukan setakat pelajar sekolah menengah agama cuah saja yang dapat manfaat. Pelajar di luar sana juga dapat mengambil ibrah, dapat mengambil manfaat daripada laman web yang saya buat ini, insyaAllah. Kemudian saya juga, selain daripada saya berkecimpung dalam dunia pengajaran, saya juga ada buat YouTube saya, dan juga saya
baru lagi mengadakan membuat akaun TikTok. Okey. Kenapa? Kerana saya tergerak untuk mendokumentasikan hasil kerja saya di dalam YouTube ataupun TikTok. Kerana apa? Kerana saya akan dapat satu, saya dapat feedback lah. Mungkin kalau ada kesalahan ke, ada kelemahan ke, saya dapat tengok berdasarkan saya punya video saya ataupun berdasarkan pada feedback orang lain. Dan selain itu, apa yang saya lakukan di sekolah, saya juga dapat rakamkan dia, dapat abadikan dia. Abadikan dia dan dapat digunakan oleh masyarakat yang lain. Terutamanya media sosial TikTok ni sekarang menjadi antara media sosial yang trending. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk menggunakannya bagi mengajar bahasa Arab. Dan seterusnya adalah saya juga ada melanggan WordWall ni. Melanggan laman web WordWall yang perlu dibayar secara bulan-bulanan lah. Saya langgan ini kerana saya mahu mewujudkan pelbagai permainan yang interaktif, yang mana pelajar akan belajar ilmu bahasa Arab yang saya ajar dengan sambil bermain. Dengan menyeronokkan lah, dengan gembira. Jadi bila adanya WordWall ni, selepas dilanggan, saya boleh buat pelbagai aktiviti, pelbagai permainan agar para pelajar dapat belajar sambil bermain ataupun bermain sambil belajar. Dengan kaedah itu, pelajar akan lebih mudah untuk menghafal apa yang saya berikan kepada mereka. Dan lagi menyeronokkan adalah WordWall ini dapat dapat melihat bagaimanakah result ataupun untuk melihat bagaimanakah pencapaian yang pelajar sendiri peroleh. Mereka dapat lihat sendiri kat mana kelemahan mereka, dan guru juga dapat memantau hasil jawapan pelajar di dalam permainan WordWall ini. Baik, jadi antara komen dari aksi saya sepanjang pengalaman mengajar di sekolah adalah kekuatan yang saya dapat, yang saya ada. Yang pertama adalah berkemahiran dalam ICT dan sering menggunakannya di sekolah. Alhamdulillah, saya banyak gunakan ICT di dalam kelas ketika saya mengajar. Terutamanya yang paling suka untuk saya lepas adalah LCD projector. Saya sangat suka pakai LCD projector, dan itu menunjukkan saya sebenarnya perlu beli baru untuk saya satu, kalau tak nanti berebut dengan cikgu-cikgu lain. Yang kedua adalah bimbingan daripada guru senior dalam bidang yang sama, iaitu bidang dini. Alhamdulillah, sekolah saya ada 4 orang guru yang baru selesai mendapat tetaplah dalam bidang dini ni. Jadi saya sangat bersyukur kerana saya boleh bertanyakan pengalaman mereka, bertanyakan kaedah-kaedah yang macam mana nak ajar pelajar, macam mana nak kuasai itu ini, hatta nak mendapatkan maklumat tentang IPG, tentang peperiksaan dan sebagainya. Saya dapat tanya mereka, dan mereka juga tak segan silu dan tidak kedekut untuk berkongsi ilmu dengan saya. Seterusnya adalah saya juga dapat mengingati nama pelajar di kelas yang saya ajar. Dan jika saya mengajar satu kelas yang baru, saya akan paksakan diri saya untuk menghafal setiap nama pelajar. Kerana apa? Kerana dengan kita menghafal nama pelajar ini, pelajar akan rasa dekat dengan guru tersebut. Dan yang keempat adalah saya sering menggunakan lagu sebagai satu teknik untuk pelajar menghafal. Contohnya lagu istifham, adawatul istifham, kam, semua tu, kam, mata, man. Saya jadikannya lagu. Kam berapa, man siapa, limadha kenapa, ma apa. Kemudian saya juga ada jadikan lagu yang lain, seperti lagu untuk fi'il madhi, wa fa'alahu. Saya ingat fi'il madhi, fi'il mudhari', huwa yaf'alu ma yaf'alani hum yaf'aluna. Dan ada macam lagi lagu yang
saya dah buat sepanjang saya berada ketika sekolah dan berada di dalam praktikum. Dan saya dapati lagu yang dibuat ini dapat respon baik daripada para pelajar lah. Okay, para pelajar dia berasa gembira menyanyikan lagu Mama di depan. Itu lagu yang saya dapat daripada YouTube, tapi saya nyanyikan di dalam kelas dan pelajar pun tertarik untuk mengikutinya dan menghafalnya. Huruf jar juga saya buat. Min daripada ila ke andari ala atas fi dalam pada. Dan ada banyak lagi lah lagu-lagu yang saya alhamdulillah dapat cipta pada ketika saya menjadi guru ni. Jadi antara kelemahan saya menjadi guru ni adalah pengurusan masa ketika melaksanakan rancangan pengajaran. Saya akui saya dah merancang macam-macam aktiviti, akan tetapi ketika saya melaksanakannya, saya dapati terdapat beberapa aktiviti yang saya tak laksanakan kerana saya tak cukup masa. Jadi pesan guru saya, Ustaz Syarrozi namanya, jika mahu melaksanakan suatu pengajaran, dalam LPH tu letakkan minit ataupun masa. Jadi bila saya letakkan masa ni, waktu ni habis, alhamdulillah saya berjaya mencapai objektif yang saya dah tetapkan dan saya berjaya menghabiskan semua aktiviti dengan lancar. Yang kedua adalah hubungan rapat dengan pelajar. Saya mungkin kerana saya tidak saya kurang bergaul dengan pelajar, menjadikan saya punya hubungan dengan pelajar agak lemah mungkin. Dan yang ketiga adalah latihan yang diberikan adalah secara umum tanpa saya fokus kepada tahap penguasaan pelajar. Saya akui memang sangat sukar untuk saya buat latihan yang mempunyai pelbagai aras, kerana memang saya agak akui itu kelemahan saya. Mungkin kerana masa ataupun saya sendiri kurang berkemahiran dalam membuat soalan-soalan yang mempunyai pelbagai aras. Jadi insya-Allah saya akan cuba untuk mengatasi kesemua kelemahan-kelemahan yang saya jumpa, yang saya dapati sepanjang saya menjadi guru, sepanjang praktikum saya. Jadi akhir kata, guru ini perlu menguasai teknik untuk menguruskan emosi, kerana emosi itu penting, marah itu penting, tapi marah yang berpada-pada, supaya pelajar tidak benci. Kemudian guru juga adalah merupakan seorang kaunselor, guru disiplin, mentor pelajar dan guru agama. Guru bukan sekadar mengajar, guru juga adalah seorang pendidik. Guru juga adalah seorang ikon bagi pelajar. Jadi guru perlu menunjukkan satu contoh teladan yang baik pada pelajar agar pelajar dapat mencontohinya. Pelajar itu adalah jariah untuk seorang guru masuk ke syurga. Jadi kita sebagai guru, saya perlu tunjukkan sebanyak mana kebaikan kepada para pelajar, supaya pelajar takkan ambil walaupun secebis keburukan saya. Dan semoga dengan kebaikan yang saya tunjukkan, pelajar berubah ke arah yang lebih baik. Jadi saya rasa setakat itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.